Tapi apa yang saya lihat, satu perkara lagi sekarang ni, ini kenyataan apa ini Tan Sri Haji Hadi ni, Presiden PAS. Saya kalau boleh tak nak lah bercakap soal PAS ni, dah letih. Tetapi saya rasa lah bahawa sepatutnya PAS tak bolehlah dibelenggu atau diheret oleh sebarang kefahaman yang lain. PAS ni saya lihat hanya bergerak dengan konsep Islam yang meletakkan Islam itu sebagai modal mereka. Akhirnya rakyat dikelirukan. Kenyataan bila dia kata PAS boleh bersama-sama membela negara ini dengan acuan Islam, bukannya sekadar menjadi parti anak tangga, atau parti yang menumpang saja. Kita tak pernah menganggap pun PAS sebagai parti penumpang dalam Muafakat Nasional. Sebagai rakan, kita menyantuni untuk perpaduan ummah. Tapi nampak gayanya bila dia tak mahu lagi dengan bersama. Saya katakan bahawa Muafakat Nasional dah habis, dah berkecai dah. Tapi sekarang ni nak menunjukkan bahawa persekongkolannya dengan Perikatan Nasional itu adalah satu tindakan yang betul. Saya rasa ini, sebab itu yang Muhammad Mulya Teguh Razali berkali-kali mengingatkan waktu beliau menjadi penasihat pada UMNO. Dia kata PAS ni, dia kata kaki main kayu tiga, dan akan mengeluarkan pelbagai dalilnya. Bila mereka bersama DAP, dalil ini keluar. Bila mereka bersama dengan Parti Keadilan, dalil itu keluar. Bila dia bersama dengan Parti Semangat Pemenang, dalil ini keluar. Macam-macam dalil. Sebab itu saya katakan pemimpin ataupun tuan guru 1001 dalil. Saudara, dan dia menyalahkan lain tak ada salah UMNO. Kerana UMNO tak nak mahu menyantuni PBM. Dia dah tahu kita ada bermasalah. Jadi yang seronoknya sekarang ni, saudara, dia degil. Sekarang ni sebab itu saya lihat bahawa kemungkinan PAS juga tidak akan tidak akan tentram berada dalam Perikatan Nasional. Sebab pada tanggal 3 Disember, ini dapatan saya dalam WhatsApp ataupun dalam media sosial, pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin, dia dah bagi amaran. Dia kata saya bagi amaran terakhir kepada PAS supaya tarik diri daripada mana-mana calonnya bertanding dalam pilihan raya negeri Sarawak. Saya dengar, saya tengok, saya baca. Itulah kenyataannya. Kerana katanya bersatu bersama GPS, memberi bantuan undi, termasuk kempen calon-calon daripada GPS di pilihan raya negeri Sarawak. Itu kenyataan pengurusi Presiden PBBM Tan Sri Muhyiddin. Dia macam seolah bagi warning lah, jangan tarik diri. Tapi apa berlaku? PAS letak juga calon, brother. Ada seorang calon tu, walaupun ditegur dan diberi amaran, tapi PAS tetap bertanding. Walaupun satu kursi bagi saya, prinsip dia dah tak ada. Sebab dia kata PAS meletakkan calon bertanding di Dewan Negeri Dun Beting Maru dengan mencalonkan seorang usahawan Muhammad Afri Riazul Piaju. Itu kenyataan daripada Timbalan Presiden. Jadi mereka sudah bercanggah sama-sama sendiri. Dan agak menarik saya lihat tentang kenyataan daripada Datuk Seri Utama, Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Haji Hassan. Dia kata ini cara kita menanganinya dengan begitu berhemah. Kata Datuk Seri Muhammad Hassan, dia kata tanpa terkurang rasa hormat saya kepada Tan Sri Presiden PAS, saya ingin menegaskan bahawa pandangan beliau bahawa UMNO telah memungkiri piagam Muafakat Nasional adalah tersasar sebenarnya. UMNO tidak pernah mungkir pada piagam Muafakat Nasional. Kepada rakan-rakan dalam PAS, janganlah kita lupa bahawa Muafakat Nasional ditubuhkan dengan matlamat PBM mesti menjadi sebahagian darinya. Jangan lupa. Malah satu sebab Muafakat Nasional itu dibidani kelahirannya ialah untuk menentang Pakatan Harapan. PBM waktu itu adalah komponen Pakatan Harapan. Jadi justru itu untuk memaksa UMNO menerima PBM adalah bercanggah dengan semangat sebenar Muafakat Nasional itu diasaskan. Apalagi bila mengenangkan bagaimana PPBM juga bersekongkol dengan DAP dalam menentang UMNO dan menumbangkan kerajaan pimpinan UMNO. Jadi benar Muafakat Nasional itu harus memayungi semua orang, kata Tok Mat. Namun siapa jua yang ingin kita bawa masuk dalam Muafakat Nasional mestilah serasi dengan kepentingan UMNO dan PAS. Piagam Muafakat Nasional pula mestilah ditafsirkan selari dengan realiti politik UMNO dan PAS. Tiba-tiba Tuan Guru mengatakan, kita ni mungkin janji. Jadi sejujurnya, kata Tok Mat, dia tidak maulah untuk menyinggung PAS. Sebab itu banyak pimpinan UMNO berdiam diri. Cuma yang selalu bising saya lah. Sebab saya melihat kebejatan politik yang dilakukan oleh pimpinan PAS.
Jadi sekarang ini bila keluar kenyataan menyalahkan UMNO dan sebagainya, saya rasa tak betul. Jadi saya rasa bahawa ada persoalannya kenapa PAS perlu berbohong. Jadi pertama-tama sekali sekarang ni PAS menolak Muafakat Nasional kerana katanya tiadanya penyertaan PBM. PBM pula nak menjadikan, dia nak jadi dominan. Dia mahu supaya ahli-ahli UMNO dan UMNO ini diambil alih oleh PBM. Sebab itu jangan lupa saudara kenyataan yang berhormat Datuk Seri Zahid apabila waktu itu Dr. Mahathir jadi pengurusi PBM, dia minta supaya ahli UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO semua masuk PBM. Zahid kata no way. Akhirnya beradalah macam sekarang ni di mahkamah, tak selesai sampai hari ni lagi. Jangan lupa ini masalah ni berterusan saudara. Jadi sebab PBM nak menggantikan UMNO. Dan mereka mau mempergunakan PAS, tapi PAS ni dia tak sedar diri yang dia akan dipergunakan oleh PBM. Kena ingat saudara ni dari segi waktu pada 6 Ogos 2020 penerimaan PBM dalam Muafakat Nasional telah dibincang dengan teliti oleh Jawatan Kuasa Pemandu Muafakat Nasional yang dipengerusikan bersama oleh Timbalan Presiden UMNO dan Timbalan Presiden PAS. Itu pada tanggal 6 Ogos 2020. Masa itu saya cuba menyanggah. Saya tak bersetuju, tapi keputusan dah dibuat, okeylah. Kemudian pada 13 Ogos 2020, surat resmi telah dihantar kepada PBM. Jawapan resmi diterima kesediaan PBM menyertai Muafakat Nasional pada 18 Ogos 2020. Dan ia ditandatangani oleh Tan Sri Muhyiddin sendiri. Kemudian pada 23 Ogos 2020, perkara ini dibincangkan dalam Biro Politik UMNO yang melibatkan semua pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri dan pengurusi Barisan Nasional Negeri untuk menjelaskan keadaan, untuk kebaikan. Tak ada masalah. Tetapi kemudian pada 26 Ogos 2020, Muafakat Nasional menerima PBM secara rasmi. Jangan lupa saya 26 Ogos. Tapi dalam diam-diam PAS bermain dua kolam. Itu yang Datuk Yang Berhormat Tengku Razali kata, PAS ni kaki main kayu tiga. Dia geram sangat tu, akhirnya perangai lebih teruk daripada pelacur politik. Saudara, itu keadaannya. Sebab itu pada 19 Ogos 2020, Seri Agung PAS Datuk Taqiyuddin mengesahkan bahawa PAS bersama-bersatu dalam proses menumbuhkan Perikatan Nasional. UMNO menghormati keputusan PAS, tak ada masalah. Dia nak serta APN pun okeylah, tak ada masalah pada UMNO. Kemudian pada 2 April 2021 tahun ini, PAS menolak Muafakat Nasional dan menyatakan sokongan padunya kepada Perikatan Nasional. UMNO tak boleh bekerjasama dengan PN dan dia nak bersama, itulah. Jadi sebab tu saya kata PAS ni berbohong. Kenapa orang agama kuat berbohong? Itu yang banyak saya tengok dalam tulisan apa semua. Takkanlah lebay pun nak berbohong. Inilah masalahnya. Biarkan mereka berbohong. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi malam esok.